Muhammad Cameron Highland meneruskan usul ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada Yang di-Pertua kerana memberi ruang untuk saya berucap di dalam Dewan yang mulia ini. Pertama sekali, Cameron Highland ingin menjunjung kasih titah ucapan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sewaktu pembukaan rasmi Dewan ini. Sebagai anak orang asli yang pertama diangkat menjadi wakil rakyat, Cameron Highland amat prihatin kepada isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat orang asli. Dalam konteks orang asli Semenanjung, Malaysia, mereka sehingga ini adalah tergolong di kalangan mereka yang termiskin di negara ini. Dengan sedemikian, adalah menjadi tanggungjawab kerajaan pusat untuk melaksanakan pembangunan sosioekonomi mereka. Dalam menjayakan agenda ini, Cameron Highland ingin mencadangkan 7 hala tuju. Yang pertama, dari aspek infrastruktur dan keperluan asas. Pihak kerajaan haruslah menyediakan jalan-jalan baru dan membaik pulih jalan-jalan yang sedia ada yang telah hampir lebih 10 tahun tidak dibaik pulih di dalam kawasan-kawasan perkampungan orang asli. Yang mana jalan ini dapat menyambungkan masyarakat orang asli kepada grid utama jalan di dalam negara ini. Dengan izin, connectivity adalah komponen penting dalam apa sekalipun pembangunan masyarakat, termasuklah masyarakat orang asli. Selain daripada itu, pada masa ini didapati keadaan perumahan masyarakat orang asli adalah amat daif. Kebanyakan struktur, hampir 100%, hampir runtuh dan berupa buruk sangat. Perumahan yang dibina hendaklah mengikut yang akan datang ni spesifikasi tidak kurang daripada 1000 kaki persegi dan bukan lagi 650 kaki persegi ataupun 850 kaki persegi. Jika dilihat pada suatu masa, semasa ini, struktur bangunan ini adalah amat teruk. Dan juga tidak dilupa kemudahan air bersih dan juga bekalan elektrik. Ini juga perlu disediakan secukupi menjangkau ke semua perkampungan orang asli. Poin yang kedua, fakta yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang rancak hanya dapat dicapai bagi sesuatu masyarakat melalui pelaburan wang dan material yang boleh memberi impak tinggi kepada pembangunan mampan yang berpanjangan. Pembangunan ekonomi merupakan entiti paling penting dalam meningkatkan pendapatan dan taraf hidup rakyat negara ini, khususnya masyarakat orang asli. Aset pertama yang semula jadi yang sedia ada adalah tanah yang dimiliki oleh kerajaan negeri tanpa mengeluarkan sebarang modal. Dicadangkan program-program projek seperti yang dijalankan oleh Felda, Risda, Felka diperkasakan dengan modifikasi selian ketat dan bantuan secara total oleh agensi yang akan diamanahkan untuk mentadbir urus projek-projek ini sebelum diserahkan kepada peserta. Selain itu, dicadangkan juga tanaman kontan jangka pendek diintroduce dengan izin kepada masyarakat orang asli bagi meninggikan pendapatan mereka. Aset kedua yang ada pada masyarakat orang asli adalah yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi mereka adalah tenaga mahir yang sedia ada di lokasi yang telah dikenal pasti oleh pihak kerajaan. Ini dapat dicapai melalui pendedahan dan latihan kepada masyarakat orang asli setempat agar mereka memperoleh kemahiran dan kebolehan dalam bidang-bidang dikenal pasti, terutama pertanian, disokong dengan memberi latihan vocational TVET kepada belia-belia orang asli yang kurang menyelah di dalam aspek akademik. Di sini satu cadangan yang amat saya pohon kerajaan mempertimbangkan dan melaksanakan adalah Cameron Highland mencadangkan sebuah badan berkanun atau perbadanan yang dikenali sebagai lembaga kemajuan orang asli atau seumpamanya khusus bagi urusan pembangunan ekonomi masyarakat orang asli. Ini adalah perlu kerana ia tidak terikat dengan birokrasi pentadbiran seharian kerajaan dan boleh fokus pada objektif membangunkan ekonomi masyarakat orang asli.
ia terpisah daripada urusan tabir, jadi boleh konsentrate membangunkan ekonomi masyarakat orang asli seperti Mara dan sebagainya, tapi ini fokus pada orang asli saja. Badan perkawinan ini hendaklah ditubuh melalui Akta Parlimen dan dimulai dengan peruntukan geran wang pusat one-off dan boleh menjana kewangan sendiri bagi mencapai objektif ditetapkan tanpa bergantung sepenuhnya kepada bantuan kerajaan pusat. Dalam melaksanakan agenda ini dicadangkan juga lembaganya terdiri daripada cerdik pandai orang asli dan mereka yang profesional dalam menjayakan agenda-agenda ekonomi. Dengan sedemikian, selain itu, dengan sedemikian JAKUA bolehlah menumpu sepenuh masa kepada menjaga kebajikan masyarakat orang asli sahaja. Poin ketiga, yang dibetul, pendidikan adalah komponen amat penting bagi pembangunan menyeluruh bagi sesuatu masyarakat. Merujuk pada laporan oleh Suhakam, mereka mendapati masyarakat orang asli menghadapi masalah mendapat pendidikan yang berkualiti. Di setengah tempat, Suhakam mendapati kanak-kanak orang asli tidak bersekolah langsung. Malah ramai antara mereka yang telah tidak menamatkan persekolahan. Terdapat berbagai-bagai faktor dan sebab yang menyumbang kepada masalah pendidikan ini. Antaranya adalah penempatan mereka yang jauh di pedalaman, tiada kemudahan persekolahan, kemiskinan tegar, sikap ibu bapa terhadap pendidikan anak-anak dan ketidakprihatinan agensi-agensi berkaitan dalam menangani isu-isu pendidikan kanak-kanak yang tidak bersekolah ini. Di sini, Kementerian ingin menyarankan kepada pihak kerajaan supaya memberi bantuan menyeluruh, total dan yang berterusan kepada pelajar-pelajar orang asli di prasekolah, sekolah rendah, menengah, penuntut IPTA secara percuma di dalam semua aspek. Sebagaimana yang telah dilaksanakan masa zaman pembangunan, zaman pemerintahan BN dulu. Antara bantuan yang boleh dipertimbangkan adalah seperti makanan, pengangkutan, beasiswa, kelengkapan persekolahan, kemasukan ke pusat pengajian tinggi dan lain-lain tanpa meletak syarat khusus sebelum sesuatu bantuan itu diberi. Sumpamanya pada masa yang lalu, pihak JAKUA menetapkan ibu bapa yang berpendapatan 2,000 ke bawah baru diberi bantuan. I think bagi masyarakat orang asli ini adalah tidak logik. Ya. Sepatutnya total, nama saja anak orang asli FOC. Ini dibenarkan. Dilihat perkara 850 dalam perlembagaan. Apa yang dinyatakan? Itu boleh menjadi sebagai panduan pada kerajaan pusat. Poin keempat, salah satu objektif pembangunan mampan adalah memastikan kesejahteraan kehidupan yang sihat untuk semua peringkat umur. Cameron Highland ingin mencadangkan kepada pihak kerajaan bahawa segala perbelanjaan, caj kemasukan, pakar dan perubatan diberi percuma secara total kepada pesakit masyarakat orang asli di seluruh pusat kesihatan, hospital pakar dan klinik-klinik kerajaan percuma tanpa sebarang caj dari segi konsultansi, perubatan dan pendaftaran. Selain itu, hospital orang asli Batu 12 Gombak, Selangor diperkasakan di bawah Kementerian Kesihatan dengan pengkhususan bagi pesakit orang asli terutama yang perlu mendapat rawatan kes-kes yang lebih serius. Poin kelima, ini sehingga kini menjadi duri dalam daging bagi masyarakat orang asli, iaitu isu tanah. Mengikut Deklarasi Orang Asli Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, setiap orang asli di dunia ini mempunyai hak yang sama rata terhadap kehidupan mereka dan terdiri daripada hak pendidikan, sosial dan juga hak terhadap tanah. Perkara 5C Perlembagaan Persekutuan memberikan laluan yang amat mudah dan ini perlu dipergunakan. Isu hak tanah dan tuntutan tanah adat orang asli telah menjadi topik hangat di kalangan masyarakat orang asli. Bertahun-tahun lamanya tanpa sebarang penyelesaian atau hala tuju jalan penyelesaian. Kemelut utama dalam menyelesaikan perkara ini berlegar dalam isu-isu perundangan. Ini dilihat tiada langsung klausa di dalam peruntukan perundangan, akta dan peraturan yang memberi kuasa mutlak mewujudkan hak milik tanah adat kepada masyarakat orang asli.
Wahal di dalam perlembagaan menyebut secara spesifik bila-bila bab-bab tanah ni boleh memberi laluan istimewa kepada masyarakat orang asli. Sila rujuk pada 85C. Kenapa selama ini tidak dilaksanakan? Dicadangkan jalan penyelesaian bagi isu ini ialah dengan cara melakukan pindaan dalam 3 perkara. Pertama, Kanun Tanah Negara atau Akta 53 tahun 1965 perlu dipinda masuk klausa yang memberi hak kepada orang asli dan perspektif hak milik dan tanah adat. Kedua, Akta orang asli itu sendiri, Akta 134. Peruntukan-peruntukan di dalam akta itu perlu dipinda supaya benda ini dengan izin diakomodatkan in line with the Constitution perkara 85C. Ketiga, mewujudkan enactment tanah orang asli di peringkat negeri, terutama sekali negeri-negeri yang ramai orang asli. Di situ dicadangkan pihak kerajaan negeri mewujudkan satu enactment khusus bagi penyelesaian tanah isu orang asli. Saya juga menyarankan, Cameron juga menyarankan agar menyenangkan urusan, tetapi Cameron, sikit, bayan baru. Saya nak tak sokong sikit, nak sokong. Saya guna klausa 37(1), let me finish. Okey, nanti saya nak sokong ya. Agar menyenangkan urusan, tetapi dalam masa sama mempunyai klausa saving. Dalam tiap-tiap pembinaan ini perlu ada klausa saving di dalam pembinaan perundangan ini bagi menyelamatkan masyarakat orang asli ini dari dimanipulasi oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Dengan izin daerah clauses menyelamatkan mereka di dalam isu-isu tanah ini bila pindaan tanah dibuat, undang-undang tanah dibuat. Dicadangkan juga tanah-tanah kawasan di mana orang asli menetap diwartakan sebagaimana kehendak oleh undang-undang Akta Orang Asli secepat mungkin, iaitu bawah Seksyen 6 dan Seksyen 7, dan menyediakan peruntukan yang secukupnya bagi sebarang kos melibatkan ukur tanah, kawasan yang diukur secara halus. Premium dan pengawasan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan. Selain itu, penasihat undang-undang negeri, Kementerian, Jabatan Peguam Negara perlulah mengkaji pindaan undang-undang bagi menyelesaikan masalah ini. Satu jawatan kuasa pindaan perlu diwujudkan khusus bagi penyelesaian masalah tanah orang asli ini. Cameron Highland berharap agar kerajaan pada hari ini dapat menyelesaikan isu hak milik tanah masyarakat orang asli secepat mungkin. Laluan telah ada, jalan telah ada. The will, dengan izin the will untuk melaksanakannya. Perkara ke-6, gejala sosial, penyelesaian gejala sosial. Gejala sosial merupakan masalah yang sering wujud dan dibicarakan dalam semua komuniti, tidak kecuali kepada masyarakat orang asli. Ini timbul berpunca daripada pendedahan kepada faktor-faktor negatif luaran secara langsung memberi impak yang buruk kepada kehidupan masyarakat orang asli, baik secara kontak berterusan dengan masyarakat luar ataupun melalui media sosial. Isu sosial terutama di kalangan masyarakat orang asli adalah pengambilan alkohol berlebihan dan permasalahan kahwin dengan warga asing dan tidak berdaftar. Saya berpendapat bahawa kuasa permasalahan ini boleh diselesaikan atau dimitigasikan dengan pendekatan yang efektif. Antaranya ialah dengan mendidik dan memberi penerangan kepada masyarakat orang asli tentang buruknya gejala-gejala ini. Selain itu, bagi memperkuatkan jati diri serta pegangan dicadangkan juga bagi Jabatan Kemajuan Islam dan Majlis Agama Islam Negeri bergerak aktif menyebarkan syariah Islam. Perkara ke-7, poin ke-7, pengukuh tadbir urus kepimpinan dan jabatan-jabatan agensi pelaksana. Seperti Ahli Dewan sedia maklum, Jabatan Kemajuan Orang Asli merupakan agensi jabatan utama yang diamanahkan bagi melaksanakan apa-apa perancangan dan program untuk memajukan masyarakat orang asli. Bagi memastikan suatu perancangan dan program pembangunan suatu agensi jabatan itu perlu bagi memastikan kejayaan ini, agensi atau jabatan ini perlu dipimpin oleh seorang ketua yang berkemahiran, berpengalaman dalam tadbir urus birokrasi pentadbiran kerajaan serta bersikap tidak memihak, non-partisan kepada mana-mana parti politik, NGO atau kefahaman atau puak-puak tertentu atau anti-Islam dalam melaksanakan sebarang perancangan atau program bagi memajukan masyarakat orang asli.
Beliau juga perlu bersikap berintegriti dan bermoral, dipandang oleh masyarakat secara umum, bersesuai dengan norma-norma semasa yang diterima pakai sebagai seorang ketua. Manakala JAKUA perlu diperkukuhkan struktur organisasi dengan mengisi sebarang kekosongan perjawatan dengan mereka yang berdedikasi serta mahir di dalam penugasan secepat mungkin. JAKUA juga bagi pihak Jabatan Perkhidmatan Awam janganlah dijadikan tempat buangan kaki tangan awam yang tidak efektif yang akhirnya merugikan masyarakat. Kamera Harlan. Sikit Kamera Harlan. Hold on. I still got a bit. I will let. Okey, baik. Segala bantuan kepakaran pengurusan teknikal kewangan wajib diberi kepada JAKUA bagi menjayakan perancangan dan program memajukan masyarakat orang asli. Disarankan unit perancangan ekonomi di Jabatan Perkhidmatan Awam di EPU dan JPA di Kementerian Jabatan Perdana Menteri membuat kajian memberi bantuan sewajarnya dalam menyelesaikan isu-isu Cameron Highland bangkitkan di dalam perspektif tadbir urus JAKUA. Saya sekarang berpindah kepada isu lain, dua isu yang dekat di hati saya. Pertama, pohon rang undang-undang IPCMC diketepikan dari aturan urusan majlis kerana RUU tersebut berbentuk tidak berperlembagaan, bercanggah dengan perkara 132, perkara 135, perkara 140 Perlembagaan Malaysia. Jika RUU tersebut hendak terus dilaksanakan, ia perlu pindaan pada perlembagaan pada perkara 132, 135, 140. Kamera Harlan, tentang masyarakat orang asli, boleh saya celah sikit? Ya, terima kasih ya. Beri laluan pada Bayan Baru. Okey. Terima kasih. Sila Bayan Baru. Cameron Harlan, saya bangkit untuk sokong Cameron Harlan kerana kita tahu bahawa masyarakat orang asli ini terlalu lama dipinggirkan dalam masyarakat Malaysia. Dan apabila masa saya jadi Timbalan Menteri Pertanian, saya ke merata tempat di kawasan kampung orang asli, dia memang tanah pun tak ada, ya. Itu orang asli tapi tanah tak ada. Dan atas usaha kami pun saya telah laksanakan beberapa program. Antaranya kita membantu program pertanian secara pertanian kontan dan juga fertigasi dengan teknologi yang lebih tinggi kepada masyarakat orang asli. Dan saya telah lancarkan tahun lepas, dan tahun ini kita nak lancarkan di 5 tempat sebenarnya, nak bantu orang asli meningkatkan hasil pertanian. Dan saya haraplah kerajaan sekarang tidak akan membatalkan program tersebut, ya, iaitu di bawah Jabatan Pertanian, ya, di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Secara personal, saya juga tertarik hati tentang pendidikan. Pendidikan itu penting. Apabila kita pergi ke kawasan orang asli, anak-anak orang asli tidak pergi ke preschool, ya. Jadi sekolah tadika dan sebagainya kena lengkap. Saya pun sendiri telah di bawah kementerian, saya pun memberi peruntukan untuk membantu tadika-tadika. Dan saya harap bahawa Yang Berhormat dan juga melalui tadika kemas dan sebagainya meningkatkan fasiliti daripada kepada masyarakat orang asli. Akhir sekali adalah tentang tanah. Saya nampak bahawa tanah itu adalah isu yang sangat besar. Walaupun di Cameron Highlands sendiri, saya pergi masyarakat orang asli, dia tidak mengerjakan tanah sendiri. Orang asli pergi kerja untuk kebun-kebun yang lain, di kebun-kebun yang lain. Jadi adalah perlu, dan baru-baru ini saya difahamkan bahawa kerajaan negeri telah memberi tanah kepada Pahang Kop untuk diagih-agihkan kepada petani-petani. Ada isu juga, ya, yang saya ingin bangkitkan kepada Yang Berhormat Cameron Highlands, di mana sewa meningkat 500%. Sewa tanah daripada 800 satu ekar sekarang menjadi 4,500 ekar. 4,500 ringgit satu ekar satu tahun. Membebankan petani. Jadi isu ini saya harap bahawa Yang Berhormat boleh bangkit kepada Menteri Besar di Pahang, ya, menyelesaikan isu ini. Pada masa yang sama, kerajaan negeri kalau dia boleh bagi kepada Pahang Kop, tanah itu pun boleh bagi kepada orang asli juga. Masa saya rasa itu adalah sesuatu yang perlu Yang Berhormat usahakan. Terima kasih. Terima kasih Bayan Baru. Yang Berhormat Speaker nak celah. Saya nak teruskan. Saya nak teruskan. Masa terhad dah.
37.1. Satu saja. Yang berhormat, mohon mencela. Sila. Saya tidak benarkan, saya nak habiskan. Pasal orang asli juga. Speaker boleh my... tambah 2 minit, tak ada masalah. Saya minta Kamara Highland rumuskan. Ya. Tak mencela lagi. Yang di-Pertua, selain satu perkara lagi, pohon dipercepatkan apa-apa projek dan perancangan di Cameron Highland bagi menyelesaikan isu kerap jalan jam pada hujung minggu di Cameron Highland. Akhir, saya menggulungkan apa yang saya telah nyatakan. Masalah yang dihadapi oleh masyarakat orang asli bukanlah sesuatu yang baru. Masalah-masalah ini telah lama wujud dan berpanjangan. Kerajaan telah memperuntukkan berjuta ringgit pada setiap tahun kepada agensi yang terlibat untuk kesejahteraan masyarakat orang asli. Tetapi masih wujud jurang yang besar dari segi pencapaian sosioekonomi jika dibandingkan dengan masyarakat yang lain. Cameron Highlands sedar bahawa pihak berkuasa dan agensi-agensi yang berkenaan arif mengenai perkara ini dan sedang berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Cameron Highlands berharap usaha dan langkah yang komprehensif dan sistematik dapat diambil oleh pihak bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah yang sering dibangkitkan oleh masyarakat orang asli, terutama sekali pembentukan perbadanan ekonomi itu. Ya. Akhir sekali, Cameron Highlands berhasrat agar hak asasi masyarakat orang asli terjamin dan masyarakat orang asli dapat menikmati hidup setaraf dengan rakyat Malaysia yang lain. Dengan sedemikian, saya pohon apa yang telah dinyatakan oleh YB Payam Baru. Payam Baru sekali dimasukkan dalam ucapan saya. Baik, terima kasih. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Cameron Highland.